Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, UMNO baru saja melakukan satu proses pembersihan apabila beberapa nama tokoh besar UMNO telah pun menerima tindakan masing-masing. Ada yang dipecat, ada yang digantung, dan dari apa yang kita dengar, beberapa pemimpin lain juga akan menyusul untuk menerima tindakan yang hampir sama. Jadi dalam konten kali ini saudara, saya akan membahas dua isu secara serentak, dan isu ini akan kita bahas sekali saja karena ianya saling berkaitan, yaitu menurut pendapat pribadi Malaysian Respond bahawa kumpulan serpihan UMNO ini, apa yang kita namakan kumpulan serpihan ini adalah pemimpin-pemimpin yang telah pun disingkirkan ini ataupun digantung ini, berkemungkinan akan bertindak, ya. Kita tidak tahu sama ada tindakan mereka nanti secara kolektif bersama-sama atau masing-masing secara individu, ataupun mungkin mereka akan masuk ke gabungan-gabungan parti-parti yang lain. Wallahu alam. Tetapi apabila kita lihat senarai nama yang dikenakan tindakan ini bukan calang-calang, Tan Sri Noh Omar, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin, Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan, dan beberapa nama-nama besar lagi, sudah tentu mereka mempunyai aura yang cukup kuat. Ya, aura yang cukup kuat bukan saja untuk menentang establishment UMNO itu sendiri, tetapi mereka jika mau melakukan tentangan dari luar dengan menumbuhkan parti baru ataupun masuk ke dalam jajaran yang baru, mereka mempunyai akar umbi dan sumber-sumber yang cukup kuat. Jadi berkemungkinan besar mereka ini, siapapun saudara ya, berkemungkinan besar sama ada atas nama tidak puas hati atau dendam, atau ada benda yang mereka perlu lunaskan, mereka akan mengorak langkah untuk kembali ke landasan politik. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, selain daripada 6 pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi, ada sebuah negeri yang tidak perlu PRN, tapi keadaan politiknya sebenarnya agak rapuh pada ketika ini. Negeri berkenaan tidak lain tidak bukan adalah negeri Sabah. Ya, negeri Sabah. Dan kita sedia maklum, negeri Sabah ini pernah menjadi salah satu negeri kubu kuat UMNO. Di negeri Sabah sekarang ini berlaku satu krisis apabila sebenarnya di negeri Sabah tanpa kita sedari terdapat dua camp. Camp yang pertama adalah camp yang diketuai oleh Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Dan camp Datuk Seri Bung Mokhtar Radin ini adalah condong kepada kepimpinan Presiden Parti, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Manakala camp yang kedua yang diketuai oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru, iaitu Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Kita tahu mereka ini kelihatan seolah-olah tidak memihak kepada mana-mana parti. Tetapi kalau kita perhalusi, berkemungkinan mereka ini tidak sehaluan dengan camp Datuk Bung Mokhtar Radin, maka secara tidak langsung mereka juga tidaklah sehaluan dengan Presiden Parti. Cuma yang peliknya saudara-saudara, walaupun mohon maaf jika saya gunakan perkataan yang agak kasar, walaupun pengkhianatan mereka jauh lebih jelas, yaitu membelakangkan arahan parti untuk tidak masuk ke dalam JRS, tetapi mereka tidak dihukum. Ini satu hal yang menampakkan bukan double standard, tapi ada hal yang tidak jelas. Jadi saudara-saudara, jikalau pemimpin-pemimpin besar UMNO yang dipecat atau digantung tadi mau bertindak, maka jalan yang paling dekat yang mereka boleh ambil, jalan pintas, adalah dengan mendekati camp Datuk Seri Insinyur Syahelmi Yahya. Ini jalan paling baik. Pertama, karena Datuk Syahelmi berada dalam Kabinet Negeri Sabah sebagai Timbalan Ketua Menteri. Kedua, Datuk Insinyur Syahelmi berkemungkinan bakal dipecat oleh parti beliau sendiri, iaitu UMNO. Kemungkinan ketiga, kita sedia maklum, jika Datuk Insinyur Syahelmi Yahya dipecat daripada UMNO, maka orang ataupun link yang paling dekat dengan beliau adalah bekas-bekas ahli UMNO yang baru-baru ini dikenakan tindakan, yaitu camp Datuk Seri Hishamuddin, Khairi Jamaluddin, dan Tan Sri Noh Omar. Begitu juga dengan Tan Sri Anwar Musa. Jadi saudara-saudara, mereka akan melihat indikator-indikator lain. Ketika Datuk Seri Shahidan Kassim tidak dipertandingkan oleh UMNO, lalu beliau melompat kepada PAS dan Perikatan Nasional, Datuk Seri Shahidan Kassim menang. Jadi mereka akan melihat pertimbangan ini sebagai satu yang wajar.
Mereka melihat bertanding bukan atas tiket UMNO jauh lebih berpeluang untuk menang. Jadi saya rasa tidak mustahil jika Sabah dijadikan batu loncatan pertama untuk kumpulan serpihan UMNO ini kembali menapak dalam dunia politik. Mereka boleh makan hajiji, mereka boleh makan kem UMNO daripada Datuk Seri Bung Mukhtaradin, kerana dalam kabinet mereka ada orang. Dan dalam suasana politik sekarang, orang yang berada di belakang ini pun kita tidak tahu sebenarnya Datuk Seri Insinyur Suhailmi Yahya ini beliau memihak kepada mana-mana pihak. Wallahu alam, kita tidak boleh main tuduh. Tapi kalau mereka bergabung, maka mereka akan menjadi satu entiti baru yang bukan saja boleh mengatasi GRS, tetapi besar kemungkinan mereka juga akan menjadi seteru yang jauh lebih kuat untuk melawan parti lama mereka sendiri, yaitu UMNO. Jadi kita tunggu dan lihat adakah pendapat Malaysian Respond ini masuk akal, bakal terjadi atau macam mana. Tetapi seperti biasa, ramalan Malaysian Respond jarang-jarang meleset. Okey? Dan jika hal ini betul-betul berlaku, kita minta biarlah rakyat mendapat manfaat. Hal ini tidak akan mengganggu-gugat status quo di mana-mana. UMNO akan menjadi semakin kuat menurut UMNO lah, kerana mereka telah melakukan pembersihan. Kem Datuk Insinyur Suhailmi Yahya dan orang-orang di belakang beliau, kalau benarlah ya orang-orang yang baru disingkir ini, pun akan menjadi satu entiti yang kita tidak tahu kekuatannya. Jadi cara terbaik adalah sebelum PRN dalam negeri, berkemungkinan kita adakan dulu PRN negeri Sabah untuk membuktikan siapa di kalangan dua kubu ini yang lebih mendapat sokongan rakyat dan lebih berhak mendapat bragging right untuk berada di tempat mereka yang sepatutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.